Setelah kita dengar daripada beberapa ayat, rupanya 12 orang Nabi dalam ayat yang berbeza, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan wahyu Al-Quran ini sebagai penjelasan. Semua Nabi mengajak umat dia, kaum dia, kepada mengesahkan Allah, iaitu dalam mentauhidkan ilah. Allah saja memiliki sifat yang sempurna. Di antara sifat sempurna Allah, ilmu yang sempurna. Di antara sifat Allah, kudrat yang sempurna. Tidak ada kuasa lain, zat lain, benda lain yang memiliki kuasa dan memiliki ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Lain daripada Allah Ta'ala, termasuk kita semua jenis manusia, tak kira Nabi atau wali, atau jenis malaikat ataupun jin, ilmu yang ada pada mereka sekadar pemberian Allah. Ilmu yang ada pada kita manusia ni pun sekadar pemberian Allah. Begitu juga kudrat. Kudrat, kemampuan yang ada pada kita sekadar pemberian, sekadar Allah bagi. Apabila dia jenis bagi, dia boleh tarik balik. Dia bagi kita hidup dan dia boleh tarik jadi mati. Ilmu atau kudrat ini yang ada pada makhluk Allah ni sekadar pemberian. Oleh kerana makhluk Allah Ta'ala ni sama saja, dia berhajat pada Allah, seperti mana kita juga jenis berhajat, makhluk lain juga berhajat, iaitu berhajat kepada iradah Allah. Bila Allah kenaki, jadi. Bila Allah tidak kenaki, walaupun kita semua ataupun walaupun semua makhluk lain kenaki, apabila tidak ada iradah Allah, tidak jadi pun. Iradah itulah nama bagi wujud sesuatu. Wujud ataupun ada sesuatu mengikut iradah Allah. Jadi kalau kita dah fahami bahawasanya begini sebenarnya makhluk, jadi apa pasal pula manusia suruh manusia? Lebih-lebih lagi manusia tu telah mati dah. Apa pasal lagi manusia suruh malaikat? Sebab malaikat lebih kuat kita. Itu makhluk yang berhajat. Apa pasal manusia suruh jin? Jin lebih lagi pada kita sebab dia ikut kita. Tak ada Nabi daripada kalangan jin. Mana jelas apabila Allah Ta'ala nak dan tuntut daripada kita hamba ni mengesahkan dia dalam ibadat, dalam seruan, dalam berdoa, maka tiada penghalang pun sebenarnya. Lebih-lebih lagi dalam diri manusia ni diciptakan fitrah. Suatu perkara dalam hati manusia ni memang boleh menerima ni. Allah Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi rusaknya fitrah ni oleh kerana suasana pergaulan dan jauhnya manusia di dalam, jauhlah manusia daripada suasana wahyu, tidak dengar wahyu, duduk bergelombang dengan nafsu. Maka inilah penghalang-penghalang dan hijab-hijab yang menghalang manusia boleh menerima dan juga memahami akidah tauhid yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Jadi pendekatan yang paling mudah, yang paling berkesan, bawa manusia dengar kalam Allah. Bawa manusia dengar kalam Allah. Ini lebih berkesan lagi, lebih sempurna. Dan inilah cara Nabi SAW. Dan jauh daripada mendengar kalam Allah, maka jauhlah dia daripada menerima, memahami dan meyakini firman-firman Allah dan juga tuntutan-tuntutan Allah Ta'ala. Kita akan jumpa dalam Quran. Dengar ni satu perkara lah, sebab yang paling penting untuk manusia berubah. Sebab itulah orang kafir, orang yang telah dibisikkan oleh syaitan, yang rusak akidah syirik,
tidak sekali-kali membenar dan merelakan manusia ni dengar kalam Allah. Allah sebut dalam Quran, wa qalu la tasma'u li hadzal Quran wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Kamu jangan duk tembik dengar Quran. Jadi dengar ni adalah merupakan sebab berubahnya akidah manusia. Dengar lagi dan lagi, lebih-lebih lagi kalam ilahi, wahyu yang tidak dicampur dengan kalam manusia, memiliki kekuatan tersendiri sebab dia sebagai mukjizat luar biasa yang boleh memecahkan hijab dan benteng. Jadi oleh kerana itulah kita sepatutnya berusaha mempelajari kitab Allah dan berusaha mengajar balik kitab Allah ni kepada hamba Allah yang lain. Lebih-lebih lagi orang yang kita diberi tanggungjawab, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita dan sebagainya. Jadi sepatutnya daripada ayat yang kita baca tadi jelas, tapi masih ada lagi kesamaran yang berlaku di kalangan manusia ni. Jadi kesamaran ni tidak lain dan tidak bukan wujud kerana tidak ada ilmu yang sebenar tentang wahyu Allah. Tahu kadang-kadang, Allah kadang tahu kadang-kadang tidak tahunya sebenar. Tengok sini, kesamaran tentang mafhum ilah, kesamaran tentang mafhum yang difahami ilah tu dia sama. Yang dikenaki dengan kesamaran di sini ialah kesamaran kita, kesamaran yang berlaku pada umat ini tentang lafaz ilah. Sebab ilah ni lafaz Arab. Dengan sebab sama tu mereka terjerumus dalam syirik. Dia tak belajar hingga jelas, duduk dengan akidah sama-sama. Dengan ni sebab ni dia akan terjerumus dalam syirik. Sekiranya dia mengaji, dia talaki wahyu ilahi ini dengan penuh tawajuh, jadi hak sama tu jadi jelas. Apabila jelas, tidaklah dia terperangkap dalam syirik, dia selamat. Apa dia sama? Kerana sangkaan mereka, sangkaan orang sama yang tidak mengaji. Syirik Arab Mekah dahulu yang terdapat dalam Al-Quran berlainan, tidak serupa. Tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan iktikad mereka. Tidak serupa dengan percayaan kita. Orang Mekah dulu lain, kita lain. Sedangkan apabila kita mengaji wahyu Quran, kita teliti tengok, apabila tanya dia pun ayat, dia beritahu pada kita. Apabila kita soal-soal, dia tanya ayat-ayat. Rupa-rupanya syirik orang zaman ni memang sama pun dengan syirik Arab Mekah. Dia sudah je tak tahu. Kita tanya-tanya dia pun beritahu. Oh, serupa dengan kitab Quran. Serupa. Oleh kerana itu, ajaklah dia belajar. Kita nak kata kepada kamu serupa orang Mekah tidak boleh, sebab kamu orang Melayu. Cuma mengaji Quran. Mengaji Quran, kalam Allah ni jangan duduk takut dia, sebab dia akan membuka ilmu yang boleh menyebabkan kamu kenal Allah. Sebab kitab ni kitab Allah, tujuan kitab Allah untuk hamba Allah kenal Allah. Mari belajar ilmu Quran. InsyaAllah dengan cara tu kesamaran tadi hilang dan dia pun jadi orang baik. Sebab terjadi akidah batil pada mereka kerana tiada panduan dan tiada pengajian. Dia pakai untuk beramal tu, dia pakai hak sekolah kebahasaan lagi. Allah Allah. Nak pakai sekolah mati, pakai becing nak pakai. Benar yang ngaji agama hak sekolah kebahasaan. Sebab bila lagi sekolah menengah tak ada dah agama, nak ke lain dah. Macam mana manusia nak menghadap Allah sedangkan Allah Ta'ala waktu Quran 30 juzuk. Bukan sekolah kebahasaan, siapa aku PhD ni Quran, mana gitu. Orang lain belajar lah, tak apa, tinggi mana sekalipun. Quran pun jangan tinggal, sempurna juga. Ini sebabnya tiada panduan dan pengajian tentang itu. Sekadar dengar mulut orang, ia bukan talaki. Talaki ni kena dengar daripada wahyu. Itu talaki.
Orang tu wayak, orang ni wayak ni jadi sesat tu. Sebab orang ni dia ada nafsu. Wahyu tak ada nafsu. Wahyu original. Kadang-kadang ustaz mengajar ni, kalau kita dia mengajar dengan nafsu dia, kita nampak apa je lah, mana ni tafsir Quran, dia tak boleh lari. Sebab Quran ni hak semua manusia, bukan hak ustaz tu. Jadi apabila nak lari sikit ke orang lain, ini wahyu Allah. Allah akan jaga wahyu dia. Ada hak mana tak tidak bersedik mana tu, dia akan nak takwil dia, nak takwil. Kita kena ayat ke dia, Quran ni bukan hak awak saja, hak saya juga. Bukan awak saja pandai, kita pengaji juga. Jadi Allah tak akan biarkan wahyu ni diputar balik. Tidak macam kitab-kitab lain. Dalil paling jelas, mana-mana mufassir yang mahir sekalipun, apabila dia silap saja, maka ulama yang lain akan betulkan dia. Tak ada satu orang pun takut. Kita bila kita ngaji tafsir dan buka banyak tafsir Quran, daripada guru, daripada lelaki, ustaz kita akan beritahu tafsir ni di sini ada silap. Ulama ni tak membetulkan. Tafsir ni sini silap, orang lain betulkan dia. Jadi kita boleh tahu semua penulis-penulis tafsir Quran semua tidak maksum. Ada silap juga dan orang akan betul. Yang maksum hanya Nabi. Jadi kita tidak mempersalahkan dia sebab dia maksum. Dia manusia biasa, boleh jadi salah. Tapi janganlah salah dia tu kah sepah Quran pun salah juga. Sebab itulah, kalau kita mendekati wahyu, dengar sendiri dengan telinga kita, yang dibaca kat oleh sesiapa dengan cara yang benar, betul, maka jelas. Sekadar dengar orang tu kata, orang ni kata, boleh jadi banyaklah perkara menyeleweng dan kesilapan. Sebab manusia tidak sunyi daripada nafsu. Jadi panduan itu tidak ada. Sifat jahil mereka tentang akidah Arab Mekah lah merupakan sebab utama kesilapan mereka. Jahil tentang akidah Arab. Akidah Arab yang Quran turun untuk bagi dia. Nah. Jadi hak kita dengar pagi tadi, Sayyidina Umar beritahu adalah di antara kata-kata pernah dia. Kemudian dunia ni dunia sebagai darul ibtila, dia panggil ujian. Ini satu kepahaman yang kita kena faham lah. Sebagai ujian bagi hamba, dunia ini dijadikan darul ibtila, tempat ujian, tempat dugaan. Bukan segala-galanya di dunia. Senangnya bukan senang benar sebab dugaan. Senang dalam dugaan, dalam ujian. Susah pun bukan segala-gala susah benarnya. Susah dalam ujian dan dugaan. Berarti dalam senang pun manusia akan diberi pahala jika dia bersyukur. Dalam susah pun manusia akan diberi pahala jika dia sabar. Dalam senang manusia akan menanggung dosa jika dia sombong. Dalam susah manusia akan diberi dosa sekiranya dia berputus asa. Sifat yang Allah naknya bersyukur dan bersabar, bukan sifat sombong dan putus asa. Jadi didatangkan senang, didatangkan susah di dunia ini sebelum mati untuk menguji hamba dalam keadaan dua keadaan ni, dia bersyukur ke atau sombong, dia sabar ke atau putus asa. Jadi apabila dia ujian, maka bukan maksud yang akan dicapai atau dicari oleh seseorang. Mana senang semata-mata nak duduk atas dunia ni bukan maksud. Senang dan kebahagiaan yang dicari sebenarnya, patutnya dicari oleh manusia, ialah untuk buat selama-lama, untuk kesenangan buat selama-lama. Dan akhirat Allah ciptakan sebagai darul jaza, tempat balasan. Tempat balasan. Jadi ikhtiar manusia dunia ni hanya ada di dunia. Tempat balasan tak ada ikhtiar, habis ikhtiar. Jangan ada lagi fikir, tak apa, kita pergi akhirat, kita kira pula tunggu akhirat baru sampai. Lah ni kita duduk dunia, kita ikhtiar semasa dunia, dia sampai akhirat kita ikhtiar akhirat pula. Tak ada itu. Takdir yang ada oleh Allah di dunia, takdir berserta ikhtiar hamba. Takdir yang ada pada manusia di akhirat, takdir yang tidak boleh ikhtiar oleh hamba. Takdir balasan, ini takdir ujian. Kedua-dua tu takdir. Dalam takdir ikhtiar, manusia kena ikhtiar. Dalam takdir balasan, manusia kena menerima seadanya. Tak ada ikhtiar. Takut-takut ada, takut-takut ada.
Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui kebijaksanaan yang ada pada dia, hikmah balighah, kebijaksanaan yang maha sempurna, telah menjadikan darul ibtila, dunia ini, tempat ujian ini, berjalan mengikut sunnah, mengikut cara-cara Allah. Dunia ni kita duduk atas dia mengikut cara-cara Allah. Sunnah maknanya cara-cara Allah. Cara-cara Allah terbahagi pada dua. Pertama, cara-cara Allah ma fauqal asbab, di luar lingkungan asbab, yang ni luar biasa. Ma fauqal asbab ni terjemahan dia luar lingkungan asbab. Dengan makna, dengan kata lain, luar biasa. Sunnah Allah luar biasa. Cara Allah juga, tapi cara luar biasa. Biasanya cara-cara luar biasa ni Allah sebut dalam Quran. Jumpa sama kita dalam Quran, cara Allah Ta'ala buat cara luar biasa. Luar Quran jarang-jarang. Luar Quran jarang-jarang. Ya kita kata karamah ya Allah zahirkan pada wali, atau zaman dahulu mukjizat ya Allah zahirkan kepada Nabi. Itu dia panggil cara-cara juga, cara-cara Allah tapi berbentuk luar biasa. Tapi hak nak tahu sungguh luar biasa dalam Quran, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tidur 300 tahun. Bukan mati. Tidur mati 100 tahun, hidup pula dalam Quran. Dah Allah sebut laut terbelah, ribu-ribu orang lalu, lepas tu takut semula, dung jatuh dalam api, tak terbakar, bahkan lebih selamat lagi berbanding luar api. Ini cara-cara luar biasa. Allah memperkenalkan kepada hamba dia yang mengaji Quran. Cara luar biasa pun cara Allah Ta'ala juga. So lagi ma tahtal asbab, di bawah lingkungan asbab. Cara biasa. Tanam padi. Berapa tanam padi? Sebab nak makan nasi. Berapa? Lepas tu jadi murah. Biasa-biasa jadi murah, lepas tu nanuk jadi nasi. Lepas tu berapa tanam gandum? Sebab nak makan tepung gandum, nak jadi kuih ke apa. Cara biasa. Jadi orang yang nak makan nasi, dia akan tambah biji murah, biji padi, maka tumbuhlah cara biasa padi. Tak ada kata tanam padi tumbuh jagung, tanam jagung jadi padi, pening habis segala makhluk manusia. Allah tahu gitu. Allah boleh buat, tapi Allah tahu gitu. Untuk manusia, hamba dia guna, maka Allah Ta'ala sentiasa buat atas dasar biasa dia panggil ma tahtal asbab. Dan berlaku dalam dunia dah ni majoriti hak sama-samanya ginilah, perkara-perkara biasa. Cuma perkara yang biasa Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada hamba dia melalui iradah takwiniyah, melalui iradah takwiniyah, atau melalui hukum takwini, hukum kejadian. Kita terjemah hukum ni kerana nak lawan dia hukum tasyri'i, hukum syariat. Hukum yang menyebabkan neraka syurga tu hukum syari'i. Hukum kehidupan sebagai ujian dia panggil hukum takwini. Apa dia hukum takwini? Keadaan manusia, keadaan luar pada manusia, keadaan diri manusia, sehat, sakit, gembira, seronok, duka cita, hibah, lemah, kuat. Lepas tu keadaan luar dia, hujan, panas, malam, siang. Semua ni dia panggil kejadian-kejadian takwiniyah, yang manusia kena terima, seolah terpaksa terima. Seolah terpaksa terima, memang terpaksa terima semua. Takwini kejadian. Nak beri pahal takwini ni, orang yang pertama kali dengar ni, ni pertama kali dengar, mana kejadian-kejadian yang berlaku yang bukan syariat, yang bukan hukum syariat. Kejadian yang berlaku pada diri kita, kejadian yang berlaku pada luar diri kita, yang manusia terpaksa terima keadaan ini. Dan Allah jadikan keadaan takwini ini dengan hukum takwini untuk uji dan cuba manusia, coba manusia. Jadi pada zahir alam ini, pada zahir alam ini,
Sunnah dari jenis ma fawqal asbab, cara jenis luar biasa, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba melalui kitab, melalui kitab hukum syariat. Hukum syariat ini mana? Melalui kitab hukum syariat, iaitu kitab wahyu. Buka kitab wahyu, luar biasa. Manusia belajar seperti mana hak biasa di luar kitab Quran tu, Allah Ta'ala juga. Hak dalam Quran, hak luar biasa ni pun Allah Ta'ala juga. Di antara hikmah, manusia diajar supaya tahu luar biasanya daripada Allah. Takut-takut apabila berlaku luar biasa di luar sana, tidak ada hubungan dengan Allah. Ini bahaya. Tengok orang tu jalan atas air, biasa ni, minta orang sikit dengan dia, berkat. Waktu hai lalu dah. Sebab tak biasa manusia bila tengok perkara yang luar biasa dia, itulah tawajuh manusia. Pohon pisang cabai jadi pak tanda, ambil buat ubat. Apabila luar biasa, mudah digodok oleh syaitan untuk memesongkan manusia dengan sebab luar biasa. Mana pada benda ni sesuatu boleh menyelesaikan masalah, boleh menyempurnakan hajat. Tidak perlu Allah Ta'ala lari. Jadi Allah Ta'ala nak supaya hamba dia ngaji kitab syariat, supaya dengar semua perkara luar biasa ni. Sehingga jika berlaku di luar sana perkara luar biasa, bagi kita sudah biasa. Kau dia jalan atas air, orang duduk laki pun tidak terbakar, biasa. Ya Allah Ta'ala buat kepada Nabi Ibrahim ni duduk jalan atas air, biasa. Allah boleh buat. Jadi perkara-perkara yang berlaku di kalangan makhluk ni yang luar biasa bagi orang lain, bagi orang ngaji Quran sudah biasa. Sebab berkali-kali Allah ajar dalam kitab Quran dia supaya masuk dalam hati hamba, luar biasa ke tak terlepas daripada kudrat Allah. Jadi selamat ia daripada rusak akidah. Tapi bagi orang yang tidak mengaji, hak ni enggak punah dia. Duk tunggu nak punah akidah, minta berlaku pelik saja, ada lah. Di satu negeri, bukan negeri Malaysia, biasa dia tengok monyet warna tu warna dia. Tapi sekali tu keluar daripada hutan, monyet warna putih. Dia takak monyet tu, panggil orang ni, kalau nak cari tu waham mengah ni, tengok pelik pada biasa. Sebab ada warna je, warna putih. Jadilah pemujaan dan berlakulah syirik bagi orang jahil yang selama ni duk tunggu masa nak jadi syirik. Jadi tubik monyet warna putih tegak syirik habis. Berlaku dalam negeri bukan Malaysia, negeri lain. Mana tunggu masa nak rusak akidah. Sebab tiada panduan, tiada asas pengajian yang sempurna dalam diri dia tentang wahyu Allah. Mana tunggu masa dia bimbangnya gini, bimbang dekat-dekat nak mati jadi gitu. Allah boleh buat. Semua sangat tak sih ngaji Quran tunggu. Dia ingat dia bisa sangat, kebal sangat. Dekat nak mati tu uji rusak dia. Masa duduk segar-segar bangga tak sih mengaji dengan kitab Allah, sombong dengan ngaji kitab Allah. Lepas tu kosong dalam hati dia. Bimbang tu, bimbang apabila manusia tidak menghargai kitab yang pernah Nabi guna untuk Nabi sendiri, yang pernah Nabi guna untuk para sahabat baginda. Jadi betul, dia tak sih guna. Dia sudah serba cukup. Kita bimbang masa dekat nak mati tu, mari ujian, kira masa tu habis masa. Ini kita bimbang. Sombong untuk mengaji kitab Allah ni lah sombong sebenar. Sombong yang dimurkai oleh Allah. Ya, manusia tidak kebal, kita daif. Jadi melalui kita belajar kitab Allah, wahyu Allah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan. Sebab kita tidak sombong, kita mengalah. Dalam perkara ni kita mengalah. Jadi itulah ujian Allah. Jadi kitab wahyu ni melalui kitab syariat diperlihatkan kepada hamba melalui kita mengaji luar biasa. Ma faqal asbab. Supaya kita meyakini luar biasa ke semua daripada yang satu.
Allah Subhanahu. Perkara kedua, nak suruh manusia ni bergantung pada Allah. Apabila dalam ikhtiar biasa ni manusia tidak boleh, manusia kena faham Allah boleh dengan cara luar biasa, maka tidak ada arti putus asa. Waktu tak boleh, ni tak boleh, tak apa, Allah Ta'ala ada kan. Allah Ta'ala boleh buat perkara luar biasa, maka terus kamu pohon pada Allah, beritahu, wahai Allah, seperti mana biasa-biasa. Nah, biasa-biasa saya kalau makan baru kenyang, barulah sakit perut. Makan dia tak ada, wahai Allah, minta engkau bagi kenyang dengan tidak makan. Allah berkata seperti dalam syurga tu, dia makan bukan kerana lapar. Sebab lapar ni ujian je. Bila masuk syurga, tak ada lah lapar ni, habis cuti dia, ujian. Jadi dia beritahu, ya Allah, boleh engkau buat saya tak ada makan pun kenyang. Seperti pengarah Hujjatullah Al-Balighah, dia pernah doa pada Allah bila kehabisan makan dia tak ada, ya Allah, engkau boleh pelihara manusia dengan cara biasa, engkau boleh pelihara manusia dengan cara luar biasa. Kadang-kadang engkau boleh zahirkan kepada hamba yang da'i ini cara luar biasa, tidak pakai beberapa hari supaya kemudian Allah Ta'ala bila apa biasa pula. Dia pun beritahu dalam alam hidup dia, Allah Ta'ala boleh pelihara dengan cara biasa, Allah Ta'ala boleh pelihara dengan cara luar biasa. Oleh kerana ia merupakan satu penghayatan, satu pencapaian, maka dia beritahu atas dasar dia telah lalui. Itu lebih sedap, lebih menyeronokkan dan lebih jijak kalau orang lain dengar apabila dia rakyat diri benda dia alami. Supaya orang-orang yang mengaji Quran semua sekali boleh hidup atas dunia ini, sebelum dia mati dia kena rasa bahawasanya Allah Ta'ala kabulkan doa dia, sehingga perkara ini berlaku luar biasa. Dan ini alamat Allah dekat dengan dia. Allah mengaminkan doanya, bermakna Allah suka pada kehidupan dia. Jadi setiap kita yang mengaji ini hendaklah membawa diri kita ke tahap yang kita nampak sendiri Allah Ta'ala dekat dengan kita. Kita minta yang mana tanpa Allah tak boleh berlaku, tapi Allah Ta'ala mengiyakan, mengaminkan apa yang kita faham. Alamat kita Allah Ta'ala dah suka kepada kehidupan kita. Jadi dengan baca kitab-kitab wahyu, dengan dengar dan tengok sendiri macam mana Allah tunjuk kudrat dia cara luar biasa dalam kitab wahyu, nak ajar pada manusia dua perkara, supaya jangan manusia terpengaruh dengan makhluk, dan supaya manusia hanya bergantung harap pada Allah yang melakukan segala-gala ini. Maka apabila kita baca kitab Allah, daripada kitab Allah itulah hamba hendaklah dengan hati yang jazim, hati yang yakin. Jazim ni kalimah akidah. Jazim ni putus, tidak ada kiri kanan, tidak ada ya atau tidak. Jazim mana putus, mana hati penuh yakin. Kedua-dua perkara itu, iaitu fauqal asbab atau tahtal asbab, hukum takwini, hukum tasyri'i, datang daripada iradah yang satu, itu iradah Allah yang maha. Lepas tu contoh-contoh ni depan ni contoh-contoh. Sebenarnya tu dah pernah ada tu. Ni contoh-contoh ya ni. Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyah yang balighah menuntut, minta daripada seluruh hamba melalui syariat dia supaya menyempurnakan hukum tasyri'i. Hukum tasyri'i ini hukum syariat, yang mana hukum tasyri'i ini dituntut oleh Allah Ta'ala pada semua hamba yang mukallaf buat mengikut ikhtiar dia, tidak paksa. Dia kata wajib pun kamu ikhtiar, dia kata wajib tapi dia tak paksa, pilih sendiri. Dia tidak macam hujan turun. Hujan turun ni manusia tak boleh pilih, kena belakang. Orang panas tak boleh pilih, kena malu ke panas. Tapi hukum syariat walaupun dia kata wajib, tapi masih lagi dia serah pada hamba, ni wajib ni, ikut mu nak ikut kat atas. Syariat ni ikhtiar hamba. Takwin ni manusia kena menerima seadanya, tidak ikhtiar. Jadi Allah Ta'ala menuntut hamba dia, meminta daripada hamba dia menyempurnakan hukum tasyri'i, hak jenis wajib atau hak jenis sunat, hak jenis haram atau hak jenis makruh, hak jenis buat, hak jenis tinggal. Ia tidak akan berubah syariat ini.
Mana tak boleh ubah suai. Kena ikut syariat betul. Apa dia ubah suai? Contohnya ni sibuk ni musim cuti sekolah banyak, tak sangat nikah kahwin ni. Kira gini ke dia. Semaya kira lepas Isyak lah buat lah double tak apa. Zuhur 4 kali 8 jadi. Asar 8, Isyak 8, Maghrib jadi ni double. Berapa kita buat lewat? Buat. Tidak boleh berubah. Berubah pun mengikut syariat juga. Mana kalau qasar jamak tu lain lah, itu syariat dah tu. Tapi ubah suai yang bukan syariat tidak dibenarkan. Kok mana pun kena buat. Kalau mukim, lagu cara mukim. Musafir, lagu cara musafir. Sebab dia syariat, tidak boleh ubah suai. Tapi walaupun dia tuntut hamba buat, tapi dia serah kepada ikhtiar hamba. Kalau kamu ikhtiar buat, ikut, syurga. Kalau mu ikhtiar tak ikut, neraka. Jadi tak boleh ubah suai caranya dan waktunya. Kemudian hal ni dia sebut dalam Quran dia. Kemudian setelah dia sebut dalam Quran dia, setelah dia ajar hamba dia dah faham pun tahu ni, Allah Taala uji hamba tadi dengan hukum takwini, dengan kejadian-kejadian yang berbeza-beza. Dia buat satu orang itu sakit, dia buat satu orang itu sibuk, dia buat satu keadaan yang kemarau, dia buat satu keadaan yang hujan. Dia pun tengok hamba dia lagu mana. Dia ni ikut syariat masa senih-senih ke atau susah buat juga, mana gitu. Dia ikut syariat masa kenyai ke atau masa lapar buat juga. Itu takwini. Takwini sebagai ujian, keadaan yang berbeza-beza. Jadi Allah Ta'ala uji hamba dengan hukum takwini, iaitu dengan ahwal dan kejadian yang Allah Ta'ala adakan kepada hamba, baik dalam dirinya, baik pada luar dirinya, dengan cara yang berbeza-beza. Nak nampak lagi, Allah menetapkan hukum tasyri'i puasa. Dia buat puasa pula pada bulan Qamariyah, bulan Islam. Bulan Qamariyah ni dia berubah. Kita sekolah kerajaan ikut bulan Syamsi. November, Disember Malaysia cuti sebab musim banjir. Maka sekolah semua beres. Nah, negara musim panas macam kita duduk Pakistan, Jun Julai cuti kerana musim panas, tubik-tubik sekolah mati manusia. Dia cuti situ. Sebab dia kira kemampuan hamba, dia buat kalau. Tapi Allah Ta'ala buat hukum puasa tidak ikut Syamsi, dia ikut Qamari. Yakni puasa berubah semua. Tahun ni puasa panas, tengok air sejak pun boleh jadi habis. Masa puasa musim sejuk dulu, segelas pun sudah tak habis. Nah, berubah semua. Kalau satu orang tu umur 50 atau 100 tu, dia boleh berubah semua, dia boleh dah belakang sekali orang. Begitu juga haji ikut Qamari juga. Haji musim panas pula ni. Jadi perubahan musim itu takwini, perubahan diri manusia sendiri. Masa dia sibuk-sibuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semula-semula ni sibuk dah. Jadi Allah Ta'ala masa senih-senih, masa sibuk-sibuk Allah Ta'ala bersama mana gitu. Jadi Allah Ta'ala adakan suasana tu. Jadi macam mana nak lepas ni? Manusia dengan Allah Ta'ala, dia kena pandang. Ya Allah, Ya Allah, minta. Minta itulah asbab paling mudah hamba guna untuk supaya segala-gala ujian ini beres. Jangan duduk diam. Dan minta inilah ibadat. Seru Allah Ta'ala. Inilah ibadat yang kita akan baca esok hari insya-Allah selepas surah Fatihah. Jadi dengan perkara yang mudah yang manusia boleh guna pun untuk menyempurnakan syariat dalam suasana takwini yang berbeza, bermula dengan doa pada Allah. Perkara yang sangat mudah. Dan dia beritahu kepada kita dalam surah Fatihah sebagai khalasah kitab Allah Ta'ala Quran ini. Kita akan jumpa esok insya-Allah. Allah Ta'ala juga dengan hikmah balighah menetapkan bahawa hamba sembahyang pada waktu berbeza. Nah, mana sembahyang mengikut waktu dia, keadaan hamba yang berbeza.
Tapi sembahyang tetap. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dan surah An-Nisa. Sesungguhnya sembahyang itu difardukan kepada hamba-Nya mukmin waktu tetap. Musafir cara musafir, mukim cara mukim. Tapi keadaan hamba saja diuji, dalamnya dia, luarnya dia. Kemudian hikmah Allah Ta'ala yang sempurna itu menetapkan bahawa hamba yang teguh dengan hukum syariat, teguh melakukan syariat, sabar menempuh hukum takwini yang berbeza-beza, dikira hamba itu adalah hamba su'ada, golongan bahagia ahli syurga. Hamba yang teguh dalam menyempurnakan syariat yang diberi ikhtiar kepada dia, sabar dalam dugaan-dugaan takwiniyah, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dalam diri dia, luar diri dia, sabar, maka dia dikira hamba yang su'ada, jamak pada sa'id, hamba yang bahagia, golongan yang bahagia, golongan yang bertuah, golongan yang ahli syurga. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan itu. Allah Ta'ala juga menetapkan bahawa hamba yang terpisah dirinya daripada hukum tasyri'i, tidak buat syariat, tidak ikut panduan syariat, dia pakai dia, bahkan terkesan dengan hukum takwini. Hukum takwini panah, balik pergi sejid, hujan, nah, tidak perlu sembahyang, macam-macam. Contohnya, kerana terkesan dengan hukum takwini, abaikan hukum tasyri'i, ataupun kerana terkesan dengan nafsu yang berada dalam diri manusia sebagai dua ada doa, sehingga dia tinggalkan tasyri'i. Sebab nafsu juga merupakan salah satu ujian Allah. Dalam diri kita ni ada dua, jiwa, nafsu. Nafsu digunakan oleh syaitan untuk mendorong, membawa manusia neraka. Jiwa, Allah Ta'ala adakan satu lagi malaikat untuk mengilhamkan perkara yang baik. Berubuk dua ni. Kalau biarkan jiwa manusia sentiasa berada dalam suasana malaikat, selamat. Kalau biarkan nafsu dia dikuasai oleh syaitan, bahaya. Dua-dua ada dalam diri manusia. Dan ini juga takwini dia panggil, kejadian-kejadian dalaman. Ya boleh manusia ini berubah bila-bila masa. Cuma ikhtiarnya ialah bawa diri dalam suasana malaikat, selamatkan diri daripada suasana syaitan. Hidupkan dalam diri dengan amalan-amalan para malaikat, tinggalkan daripada diri kita amalan-amalan yang menyebabkan syaitan mari. Maka hamba itu telah ikhtiar cara selamat. Boleh ikhtiar. Jadi apabila satu orang hamba Allah tetapkan dia terpisah daripada syariat kerana terkesan dengan hukum takwini, maka dia dikira golongan asyqiya wa halqa. Asyqiya ni banyak jamak pada syaqi, golongan celaka. Sebab lafaz ni dalam Quran, lafaz ni dalam Quran, golongan celaka dan ahli neraka. Golongan celaka dan ahli neraka. Itu jelas. Maka ada 4 kesamaran ni kan? 4 kesamaran. Dia boleh baca sendiri, cuma dengar penuh perhatian. Kesamaran pertama, orang kita faham orang Mekah syirik kerana dia menduakan Allah. Allah Ta'ala yang sempurna tu dia faham ada soal lagi. Sebab tu syirik. Ini kesamaran. Kita bukan menduakan Allah, kita wakil lah. Wali ni makhluk, Nabi makhluk juga, malaikat makhluk je makhluk. Cuma Allah video dia bukan Allah. Ini tidak syirik. Orang bukan syirik, dia menduakan Allah. Ini kesamaran pertama. Kita kena tanya dia, siapa ajar orang Mekah faham gitu? Siapa ajar? Khayalan awak semata-mata sebab awak tak mengaji. Kalau awak mengaji, dia tak faham gitu. Orang Mekah seorang habuk tak ada menduakan Allah. Tak ada seorang habuk. Semua berfaham Allah Maha Esa ni tidak menyerupai. Dialah Maha Mencipta. Dialah mengurus dan mentadbir. Dialah wajib wujud. Segala lain daripada dia tu makhluk belaka. Orang tak Mekah gitu belaka faham. Cuma macam awak Allah ada wakil orang Mekah. Jadi kesamaran yang ada pada masyarakat hari ini, ia jahil tentang akidah orang Mekah ni, dia ada ingat orang Mekah syirik kerana menduakan Allah, seperti menduakan suami.
Tidak. Orang Arab Mekah tidak faham gitu. Tak ada pun orang Arab Mekah faham gitu. Cuma ada ayat Quran kalau kita mengaji macam-macam ayat, ada meh-meh seumpama tu. Oleh kerana itu dalam tafsir ayat-ayat yang boleh menyebabkan kesamaran ni, ulama tafsir semua sekali memberi penjelasan. Ayat ini tidak bermakna menduakan Allah. Contohnya surah Anfal dan surah Syu'ara. Surah Anfal ni tidak betul. Surah An'am. Surah An'am ayat pertama. Dalam Quran surah An'am ayat pertama, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian mereka orang kafir Mekah menyamakan Tuhan mereka. Ya'dilun terjemahnya menyamakan. Jadi Allah guna perkataan menyama ni. Betul lafaz dia menyamakan. Lafaz dia menyamakan. Dia salah satu makna ya, menyamakan. So terjemah dia. Yang kedua berpaling, meninggalkan. Tapi kita ambil perkataan menyamakan. Sebab yang dulu dia ada dua makna. Hak ada kesamarannya, hak yang memberi makna menyamakan. Jadi menyamakan sini bukan menyama di segi Allah yang kedua, menyama di segi seru. Allah Ta'ala je seru juga masa pergi besar-besar doa. Makhluk pun je seru juga. Menyamakan di segi seru tu yang dulu dalam ayat ni. Bukan menyama faham Allah Ta'ala yang kedua. Tak ada orang Arab Mekah tidak faham gitu. Kalau takut ada kesamaran, kita pun tak ngaji langsung, tak ada sama langsung, kita tak ngaji ayat ni. Ini ilmiah sikit lah maknanya. Kalau kita duduk bahas tiba-tiba baca ayat surah An'am ni ada gini, yang dulu ni, yang dulu makna menyamakan. Takut orang Mekah menyamakan kau. Setelah ngaji tafsir baru ada kesamaran kena ayat Quran. Kita tak mengaji tafsir lagi ni, tak ada apa-apa kesamaran. Ikut ayat lah. Oleh kerana dia betul-betul ilmiah bagi orang ngaji, maka sini kita kena ada sikit huraian. Dia ada ayat ni dalam Quran. Jadi menyamakan sini bukan menyama berarti orang Mekah menyamakan ada soal lagi Allah Ta'ala kedua. Hak tu bukan mana tu. Menyamakan sini ialah dalam menyeru. Tanya dia mai ajak minta kepada Allah. Tanya dia pergi kubur dia minta dengan wali. Lagu tu. Mana tak ada kata berpadan dengan semai hajat. Dia pergi minta dengan wali tu. Sedangkan menyeru wali itu setelah dia mati, inilah seruan yang Allah tak boleh terima. Jadi ya'dilun fid du'a wal ibadah dia panggil. Bukan perkara lain. Dalam meminta bantuan, dalam minta pertolongan, dalam meraih simpati, dia duduk seru selain pada Allah. Ya Allah haramkan, ya Allah kata inilah syirik. Tapi oleh kerana dia tidak mengaji, kita Allah boleh berlaku macam-macam. Ayat kedua surah Syu'ara, idnusawikum birabbil alamin. Jadi perihal orang kafir yang dihumbai dengan neraka, kerana kami menyamakan kamu wahai nabi, wahai wali, wahai malaikat, wahai jin dengan Allah semesta alam di segi berdoa. Dengan sebab tu kami dihumbai dengan neraka. Kerana kami menyamakan kamu. Kamu ni siapa ni? Dalam Quran, yang ni nabi, wali yang disuruh oleh manusia hidup sebagai perantara untuk hubungkan dia dengan Allah, malaikat atau jin, untuk menyelesaikan masalah. Jadi menyamakan kamu nabi, wali, malaikat, janji dengan Allah semesta alam dalam menyeru supaya selesai masalah. Ini ayat. Jadi hilallah kesamaran kita. Hilallah kesamaran kita. Kesamaran kedua, cepat dah ni. Sebab dia tidak payah. Hal lain tu boleh baca sendiri. Nak minta faham makna tu ya. Kesamaran kedua, orang Mekah ni dia syirik kerana dia semua batu. Hak kita ada beritahu tadi lah. Batu tak syirik lah. Batu dia kafir. Batu dia buat sendiri pula tu. Orang Mekah sendiri pun dia dua. Hak ngaji sekolah, hak tak ngaji sekolah. Contohnya, hak ngaji sekolah batu kiblat je. Hak dia pujanya roh. Hak tak ngaji sekolah langsung batu tu juga dia puja. Orang musyrik dalam milenial ni pun orang kafir pun dia dua juga buat dia tu. Hak tak ngaji, tak masuk kuil, tak belajar dengan sami dia, tak belajar apa, dia tu semua patut tu dia kira Tuhan. Hak mengaji tak, dak ruh Buddha tu dia di sini. Hak ni kiblat ya.
Dia pun dua juga. Tengah ngaji sekolah langsung main benuk nak. Salah juga. Tapi hak ngaji bukan batu ruh tu nenek kita. Bukan batu budak kita. Waktu dah. Nah, apabila kita suruh dia mari. Juta manusia suruh dia pergi belakang. Sebab dia luar biasa. Dia wali Allah. Tapi hak tak ngaji sekolah buat dia batu ni. Jadi hak tak ngaji sekolah lagu tu kita pun kalau kita tuduh hak tak ngaji sekolah tak ramai gitu. Hak ramanya sebalik. Jadi orang yang berlaku kesamaran ni, dia kata orang Arab Mekah dulu tapi kerana patung berhala batu. Jadi menakhabah lah dia semua batu ke apa ada. Sebenarnya tidak batu. Batu tu kiblat. Untuk tawajuh pada ruh yang dia buat lembaga batu. Dia ada nama batu ni. Rupa orang batu ni. Bukan batu-batu buat macam ikut dah gitu. Dia buat dia fikir dia kaya hak mati dulu nama apa Uzza. Uzza ni dia orang mana jatuh Tino. Awak rupa Tino. Perempuan. Laki-laki. Nah. Gapo dia pakai dulu? Awak serban. Dia ada janggut tak? Ada awak janggut. Segala khayalan-khayalan ini untuk dijadikan kiblat tawajuh. Hak dia suruhnya hak mati dah nu dalam alam. Sebab faham dia bila kita suruh dia akan dengar, dia akan mari. Dia akan dibawa pergi hak kita suruh ayat ni pada Allah Taala, model Allah Taala. Bukan batu. Itu kesamaran. Jadi apabila lah hak buat patung sebagai kiblat tawajuh tu, ia bukan suruh patung, bahkan suruh ruh. Ia kiblat dia buat dengan rupa manusia ni, maka ruh tu yang dia suruh. Maka ia duduk di kubur suruh ruh juga ni. Ni tidak kafir. Sebab apa? Sebab dia tak ada patung ke apa, dia patung nasai dua. Tapi suruh ruh juga. Dalam arti kata lain sama ya. Sama saja. Sebab itulah bersabit dengan kubur ni Nabi SAW larang sahabat. Sebab manusia dengan kubur banyak akidah rosak. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku larang kamu wahai sahabat daripada ziarah kubur. Sebab mu ziarah kubur mungkin suruh orang mati. Patut berlepas ini syirik tak boleh rawak. Fazuruha, maka bolehlah ziarah. Sebab pergi kubur ni ingat akhirat. Pergi kubur ni tempat kita akan hilang daripada dunia, duduk sini dalam alam barzakh. Mana nak ingat alam barzakh, pergi tempat orang mati di tanah lah. Sebab tempat dia mengingatkan alam barzakh, tapi tempat orang mati di tanah lah. Maka pergi ziarah kubur, ucap assalamualaikum ya ahlal kubur sebagai doa. Kemudian ingat situ kita akan mati, tempat kita akan tinggalkan selama-lama di alam barzakh yang kita tidak tahu apa jadi. Kita hanya dapat tahu melalui pemberitahuan wahyu daripada Allah Ta'ala sahaja. Duduk situ balik. Nabi kerap didapati malam-malam hari pergi kubur untuk mengingati kehidupan dunia satu masa akan berakhir. Macam mana nak menyempurnakan tanggungjawab dan segala-gala. Lepas tu dia balik. Aisyah radhiyallahu anha apabila dapati suami dia tidak ada, tak ada lain ni. Kalau masjid pun tak ada, kubur. Ada amalan Nabi buat. Nabi duduk saja gitu. Tidak sabit Nabi baca apapun daripada di kubur. Lepas balik gitu. Untuk mengingati akhirat. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, kerana kubur ini mengingatkan kamu akhirat. Sebab ia permulaan manusia hilang daripada dunia. Nak pergi tempat lain tak ingat. Nak ingat orang mati pergi duduk pasar raya, mana boleh. Dia bukan tempat dia. Maka bersesuaianlah pada akal manusia. Ziarah kubur lah sebenarnya boleh menyebabkan manusia ingat akhirat. Kerana inilah penghujungnya jasad manusia dihilangkan daripada dunia. Zaman dulu orang pergi kubur puja ruh. Nabi tak boleh. Bawa faham berlaku akidah tauhid, ngaji Quran, Nabi kata pergi, boleh gitu. Maka sunat pergi ziarah kubur untuk ingat akhirat. Jangan buat di masjid pula. Ingat akhirat. Itu cara Nabi. Kesamaan yang ketiga, kesamaan yang ketiga,
Dia kata kita pergi jumpa wali ni ikhtiar, asbab. Allah hilangkan penyakit, Allah beri anak, tapi kita ikhtiar, modal ikhtiar. Kita pun kata ya tak ya juga, mau ikhtiar kan. Dia kalau ikhtiar haram ni haram, bapa awak mengapa ikhtiar haram. Boleh duit juga, memang boleh duit, tapi haram. Bapa berzina, anak-anak haram. Ikhtiar ni memang ikhtiar, tapi haram. Dia lagu tu. Ikhtiar hamba ni hak berlawan dengan syariat, hak menyerupai syariat, menyamai syariat. Ikhtiar belaka. Jadi pergi jumpa wali di kubur, ini ikhtiar haram dia panggil. Seperti ikhtiar mencuri untuk dapat duit. Memang beli gula manis juga. Oh, duit curi ni apa manis gula dia? Tak jadi masih. Memang gitu ke? Dia tak berapa. Sebab ujian ada juga. Ini kesamaran. Jadi kata mereka, kita pergi jumpa ruh-ruh orang soleh dulu, ia telah mati. Maka seruan orang yang hidup kepada orang yang mati, untuk supaya orang mati bawa segala permohonan kepada Allah ini ikhtiar. Sama juga kamu pergi jumpa doktor, ikhtiar juga. Sebab kamu pergi jumpa doktor pun Allah menyembuh, betul tak? Ya tak betul. Kami jumpa wali pun Allah menyembuh, bukan wali. Ikhtiar lah kau. Kita pun pening. Nah, Allah menyembuh. Kita kata macam tadi lah, mudah lah. Nak dapat anak, kahwin. Dan bila kahwin, kena zahirkan perkahwinan ni, supaya orang tahu belakang kita ni, duduk dua orang ni kita kahwin. Menggembirakan sah, kelih hikmah buat majlis ni, majlis kenduri. Dan memberitahu kepada orang awam, dia sudah kahwin. Berzina ni susuk sah, sebab tak kena ayat zina. Yang kedua, akan menyembunyikan perlakuan dia daripada diketahui, dan juga dia buat dalam keadaan takut diketahui. Tak kira orang kafir pun lagu ni berlaku. Berkahwin gembira, berzina takut. Berkahwin ni diumumkan, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun 9 biri, supaya orang tahu belakang. Tapi berzina sembunyikan, karena bila diketahui oleh orang malu. Ini ikhtiar haram, ini ikhtiar halal. Pilih mana sah. Kalau haram tak nak, kalau halal boleh masuk syurga. Ikhtiar jumpa doktor ni halal, mana boleh, sebab Nabi pun ikhtiar, sahabat Nabi pun ikhtiar, Nabi pun tak larang. Tapi ikhtiar pergi kubur ni Nabi larang. Nabi kata tidak boleh. Dalam ikhtiar pun ada hak boleh, ada hak tidak boleh. Jadi hak pergi kubur seluruh Nabi wali ni tidak boleh. Nabi kata dilarang. Kalau nak pergi juga, jadi ikhtiar yang dilarang. Hak ni ikhtiar yang dibenarkan, tidak sama. Apabila tidak sama, maka ikhtiarlah. Dia ambil hak manusia. Jadi dengan kata lain, ikhtiar yang dibenarkan, ikhtiar di dalam lingkungan asbab. Ikhtiar yang tidak dibenarkan, ikhtiar luar lingkungan asbab yang telah dilarang oleh wahyu. Luar lingkungan asbab berserta dilarang oleh wahyu. Minta tolong jin dilarang oleh wahyu. Minta tolong orang biasa manusia dibenarkan oleh wahyu. Minta tolong orang hidup dibenarkan oleh wahyu. Minta tolong daripada orang mati dilarang oleh wahyu. Dia jenis luar biasa, dilarang oleh wahyu. Jadi Allah Ta'ala nak supaya hamba dia mengaji Quran dia, biar faham perkara ni. Kalau tidak mengaji, seperti mana Allah telah jelaskan dalam Quran dia tidak reti dalam perkara seperti ini, bahaya dia. Akidah dia akan jadi rosak dan punah. Jangan biarkan begitu. Kesamaran yang keempat, kesamaran yang keempat ni, iaitu zaman Nabi dulu mukjizat.
Zaman kita lah ni keramat. Kesamarannya, dia duk ingat, masyarakat Yahya duk ingat mukjizat ni hak Nabi, hak ikhtiar Nabi. Tanya dia capuk ular memang jadi, dia tapuk tokak Nabi Musa AS capuk saja tokak memang jadi ular. Dia duk faham gitu. Nabi kita bila dia tunjuk saja langit belah bulan memang terbelah. Betul bila wali gitu juga, bila dia nak jalan atas air memang berjalan atas air. Bila ribuan dalam api memang tak terbakar. Jadi karamah ni kena wali, mukjizat kena Nabi. Ini kesamaran. Jawapannya tidak. Mukjizat kena Allah apabila Allah kena kisah saja berlaku. Apabila Allah tidak kena mukjizat tidak akan berlaku. Walaupun Nabi kena berkali-kali sekalipun. Allah jelaskan dalam Quran dia. Maka bila Nabi itu bukan kehendak dia, wali sama Allah lah, manusia lemah lagi ni, bukan kehendak dia keramah. Maka semua ni disebut dalam kitab akidah. Kemudian perbahasan mengenai syirik ilmu. Ni dia panggil ilmu-ilmu yang Allah sebut dalam Quran khusus kepada dia, jangan duduk bubuh pada makhluk lalu jadi syirik. Ada berapa ni? Ilmu memiliki, Allah memiliki sifat ilmu zati. Ada 7 dalam Quran. Allah Ta'ala memiliki ilmu zati. Apa makna ilmu zati? Ilmu sebenarnya daripada dia. Dia adalah yang mempunyai ilmu yang sempurna. Nak fahamnya makhluk. Makhluk jika dia ada ilmu tu, ilmu ata'i. Ata'i, pemberian. Nah, hak diberi beza. Jadi makhluk tak ada ilmu zati ni. Makhluk ada ilmu diberi. Siapa yang beri? Allah beri. Bila mana Allah nak bagi, dan Allah Ta'ala boleh tarik balik bila mana Allah nak tarik balik. Yang kedua, sifat ilmu kulli, meliputi semua. Apabila kata ilmu Allah ni meliputi semua, tahu belakang. Kita ke jin ke malaikat ke tahu ala kadar. Malaikat ikhlas tak tahu dia. Hak dia tulis, hak dia tahu, tulis, hak dia tak tahu, tak boleh tulis. Di antara hak dia tak boleh tulisnya ikhlas manusia. Dia tak boleh tulis hak ni. Sebab ni tak tahu. Jadi malaikat golongan khawah ni pun banyak benda yang tidak tahu, yang kita akan baca dalam Quran. Lepas tu jin kan, kena sikit lagi tidak tahu, dan Allah sebut pun dalam Quran. Jadi habislah makhluk pelik manusia, malaikat dan jin. Lepas tu lain kita semua. Yang ketiga, Allah Ta'ala memiliki ilmu zati sudur, mengetahui rahsia hati. Mengetahui rahsia hati ni Allah. Manusia tidak tahu rahsia hati. Kalau kata orang tu celupar mulut, aku tahu lah hatimu, memeh nak jadi kafir, kita kena tanya dia, awak nak jadi Tuhan bila? Mengetahui rahsia hati adalah hak Allah. Nah, kita pernah pergi satu tempat orang alim lah. Dia orang alim duduk dalam bilik, gilir masuk gilir. Jadi puak-puak duduk bawah ni sebelum masuk ni, jangan duduk buat ikut dah, tunggu kita tahu dalam. Dia mari nak jumpa syekh, bawa amalan syirik belah-belah. Kita pun tak tahu, kita pun tidak tahu masa tu ini satu kepahaman salah. Jangan duk kacak tak terkalu, syekh tahu, ngayong malu kita. Nanti dia ayat gini-gini, apa duk kacak gini. Berakidah syekh tahu perkara lain. Masa tu kita tak tahu. Jadi kita pun dengar dia cakap, tidak rasa salah, tak ada kata mana faham ni tak betul ni. Awak belajar siapa tahu gini. Kita tak boleh nak kata sebab kita tak tahu. Tapi kita dengar. Sedangkan semua orang mari ni kebanyakan mereka orang kaki ahli-ahlilah belakang ni insya-Allahnya orang yang tidak macam orang lain. Orang yang ada nisbah dengan guru. Tapi malangnya akidah tak ada. Tak mengaji akidah. Akidah dia ni tidak sah semaya dia sebenarnya gitu. Akidah dia ni tidak sah semaya. Tapi Allah wibah supaya Allah Ta'ala widuk dalam gereja, widuk dalam wak, dalam ketik. Ya wibah, mujahadah, tapi tak tu benda tak akan terima. Demo ikhtiar lah gitu lagi.
Susah lah duduk dalam gereja, susah duduk dalam wak. Tapi bagi Allah Ta'ala, bila tidak menyerupai wahyu dia, memang tidak betul. Mujahadah sama mana pun tidak akan diterima. Sebaliknya akan dihukum kekal dengan aku. Aku waktu Al-Quran benar, apa dah ikut lah. Ini cara pegangan, ini cara amalan. Kamu main-main. Bukan kamu bebas untuk melakukan agama mereka ke agama sendiri. Tidak bebas. Bila turunnya Quran bermakna manusia tidak bebas dalam melakukan sesuatu dalam maksud agama. Jadi oleh kerana itu, ini salah satu perkara yang membahayakan. Mengetahui perkara dalam hati ini hak Allah. Yang keempatnya, ilmu ghaib langit bumi. Yang kelima, ilmu yang berlaku bilanya kiamat. Yang kena memiliki sifat ilmu 5 perkara, seperti mana Allah Ta'ala sebut di hujung surah Luqman, iaitu bila kiamat, bila hujan, kandungan. Lepas tu seseorang tu esok hari apa dia akan buat. Lepas tu seseorang mati mana, itu semua tu hak Allah Ta'ala. Dia boleh rancang nak buat, tapi hak jadi semua esok manusia tidak tahu. Dia hanya boleh rancang. Sebab itulah bila kita nak suruh rusak, tidak rusak akidah, kita kena selitkan perkataan kita insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Nabi Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gopoh jawab kata aku buat gini, aku buat gini, aku buat gini. Tidak diselitkan insya-Allah. Nabi kita ditegur oleh Allah. Ini salah satu ayat zajrun dipanggil, ayat teguran. Jangan sekali-kali kamu kata dengan tegas, aku akan buat begini-begini esok hari, kecuali kamu boleh sebut dengan selit perkataan insya-Allah, jika Allah kehendaki. Sebab bila esok hari, manusia tidak boleh membuat sesuatu ramalan yang tepat. Sebab esok hari. Jadi ini 5 perkara yang Allah sebut dalam Quran khusus bagi Allah. Dan Allah Maha mengetahui perkara yang gaib. Gaib nisbah pada manusia. Bagi Allah tidak gaib lah, bagi manusia gaib. Begitu juga ada 11 perkara bab tasarruf. Tasarruf qudrat. Ya Allah sebut dalam Quran, mana segala nombor yang kita bagi ni hak ambil daripada Quran, kita buat gini. Jadi mudahlah. Kalau tanya ilmu apa khusus bagi Allah ni, 1 2 3 4 7. Qudrat yang khusus bagi Allah 1 2 4 11. Kena jaga-jaga. Jadi tasarruf ni kuasa mengurus dan mentadbir, tasarruf kulli, semua sekali. Mengurus dan mentadbir segala-gala. Mengurus dan mentadbir samawi, hak langit. Mengurus mentadbir jawi, angkasa. Mengurus mentadbir ardi, bumi. Mengurus mentadbir ma tahta thara, di bawah bumi. Mengurus mentadbir gham was surur, duka cita gembira. Duka cita gembira ni hak Allah. Duka cita dan gembira ni hak Allah. Dialah menyebabkan seorang itu duka cita, dialah yang menyebabkan seorang itu gembira. Allah sebut adhaka wa abka dalam Quran. Dialah yang mengurus kematian dan hidup. Malaikat tu suruh pergi cabut nyawa, yang mematikan Allah Ta'ala, yang menghidupkan Allah Ta'ala. Dia dalam bahasa Urdu, ihya wal imatah ni dia guna perkataan jandalna or jan kunikalna, bahasa Urdu. Ia waktu ubik nyawa tu hak Allah Ta'ala, ia masuk nyawa tu hak Allah Ta'ala. Arahan dia lah menyebabkan manusia mati, arahan dia lah menyebabkan manusia tu hidup. Begitu juga tasarruf basti rizki wa qadri, mengurus dan mentadbir dalam menyempit dan melapangkan rezeki manusia. Itu hak Allah Ta'ala. Dia lapangkan rezeki sebagai ujian, dia menyempitkan rezeki kadang-kadang sebagai ujian. Dia nak uji lah manusia. Dalam keadaan lapang ni macam mana dia, jaga atau tidak jaga syariat. Dalam keadaan kesempatan rezeki, dia jaga atau tidak jaga syariat. Atau dia ni hanya hamba ketika lapang je, ketika sepit tak jadi hamba. Ataupun hanya hamba ketika sepit ya, ketika lapang itu tidak jadi hamba. Semua berlaku ni daripada kudrat Allah untuk uji hamba. Dan Allah sebut dalam Quran. Begitu juga yang ke-9, tasarruf tanassul wa tawal, melahirkan zuriat, laki-laki, perempuan, ada zuriat, tak ada zuriat. Ini kudrat Allah. Tidak boleh kata dia ni boleh ni, dia siut tu jadi boleh anak. Tidak boleh. Ini hak Allah. Ikhtiar guna ubat tak apa, tapi betul-betul yang boleh menyebabkan lahir anak ini daripada kudrat Allah, daripada irada Allah.
Yang ke-10 tasarruf ghais wa nashri. Hujan. Mengagihkan hujan turun di tempat-tempat yang berlainan. Ini kudrat Allah Ta'ala. Mengagihkan hujan turun daripada kudrat ini dengan kudrat Allah Ta'ala. Dan tasarruf izzah wa dhillah. Allah lah yang memulia, Allah juga yang menghinakan. Yang boleh menghinakan, yang boleh muliakan hanya hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia panggil khusus kudrat Allah Ta'ala, atau tasarruf yang dikhususkan kepada Allah, yang tidak boleh kita bubuh perkara-perkara ini kepada makhluk. Tasarruf pula dia panggil dua. Hak tadi itu dia panggil tasarruf takwini, kejadian-kejadian. Takwini kan kejadian-kejadian, senang, susah, mati, hidup. Itu memang hak Allah Ta'ala khusus tu, sebelah tu. Selagi tasarruf tasyri'i, menetapkan hukum syariat, manusia tidak bebas. Hak halal nak jadi haram, hak haram nak jadi halal, tidak boleh. Tapi syaitan dia mana? Dia kata jangan kata haram, takut tu tahu. Kata paten sudah. Sedangkan lafaz tu memang lain, makna sama je. Apabila dia paten bukan daripada hukum syariat, maka dia telah mengharamkan perkara halal. Murtad dia. Sama ni kalau tak tahu. Satu patah di bawah lingkungan asbab. Apa tak boleh makan? Kita tak boleh. Tak apa. Sebab kita tidak minat. Halal ke tak? Ya dia halal. Cuma kita tak lalu makan. Macam meluk dia tak lalu makan. Dia tahu halal. Tak apa tu. Amo tak boleh meluk ni. Bukan tak. Amo patah tak boleh. Kotoran amo tak boleh makan dia. Weh. Kotoran mana ni? Anak Nabi Adam ke tak? Kalau anak Nabi Adam, Allah kata halal. Kalau awak haramkan dia, awak jadi kufur. Sebab awak jadi Tuhan pula. Sebab tasarruf tasyri'i, hak Allah. Menghalal dan mengharamkan segala-gala ni hak Allah Ta'ala, tidak dibenarkan. Kalau siapa-siapa memandai-mandai mengatakan benda ni halal atau benda ni haram, dia jadi murtad dan kufur kerana dia telah menjadikan diri dia Allah. Syirik dalam tasarruf tasyri'i dia panggil. Orang Nasara dulu apabila Allah sebut dalam Quran tentang mereka menyembah ulama mereka sebagai Tuhan. Mereka telah menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan. Jadi apabila dia memeluk Islam, orang Nasara ni kata, wahai Nabi, kami tak pernah sujud kepada ulama kami. Kami menganggap dia ulama macam biasa juga. Kami tak pernah sujud, tidak buat macam Tuhan lah. Tidak sujud, tidak buat lah. Jadi sedangkan Allah sebut dalam surah Taubah ni, mereka telah menjadikan ulama mereka Tuhan, bukan Allah saja. Nabi kata, mu ada dengar kalau fatwa dia kata haram benda halal? Ada. Tu mana Tuhan? Hak Tuhan kata halal lelek dalam syariat, dia kata haram. Mu pun ikut. Mu telah jadikan dia Tuhan. Sebab menghalal dan menghalal ni hak Allah Ta'ala. Mana-mana manusia telah ambil tunggal Allah, dia telah kufur pada Allah. Barulah orang Nasara anggap lagu tu. Sebab tasarruf tasyri'i ini hak Allah. Manusia tak boleh mana-mana. Lainlah kalau ijtihad. Ijtihad ni hak syariat dia jelaskan. Mana dalam lafaz matan tak jelas. Apabila dikaji makna, maka keluarlah daripadanya makruh, keluar daripadanya haram. Ini syariat cuma dijelaskan oleh ulama. Kalau sekiranya tak ada daripada syariat, dia tak boleh kata halal, dia kata haram. Ni masalah memandang-mandang. Tanya syariat mana ni? Tak ada. Hajar kita kata patah tak boleh buat kita ni semua buat tu waktu ni tak boleh makan. Tak ada kitab pun sebut. Tidak ada syariat pun sebut. Ini dia panggil tasawuf tasyri'i, menyebabkan manusia tu kufur pada Allah. Biasa-biasanya berlaku pada ulama suq lah, ulama dunia. Ulama akhirat tidaklah. Jadi dalam kitab dulu, dalam kitab yang dikarang oleh anak kepada pengarang Ruhul Ma'ani, anak dia tulis, sesungguhnya telah zahir sekarang ini di kalangan umat Islam, zaman dia ni, zaman berlaku di Iraq, zaman Ruhul Ma'ani 1200 Hijrah.
Beberapa jemaah, beberapa kumpulan manusia yang mendakwa para awliya, para wali ini ada kuasa untuk sesuatu keperluan semasa hidup mereka, dan juga ada kuasa selepas mati mereka. Apabila wali-wali ini berkuasa selepas mati, dipohong daripada mereka tentang kesulitan supaya dihilangkan, tentang bencana supaya dihalang. Dengan ditawajuh kepada roh mereka, dihilangkan perkara-perkara getir dan sukar. Dia faham gitu, wali-wali. Lalu untuk seru, dia akan pergi ke kubur para awliya. Lalu dia menyuruh roh mereka untuk diselesaikan hajat-hajat, dengan berdalil bahawa ya demikian itu jenis karamat wali. Nah, mana wali ni yang boleh buat kerana karamat Kalau orang biasa tak lagi kubur, tak pakai hijau kerana tak ada karamat. Sebenarnya perkara itu terdapat kecuaian yang besar dalam agama. Mana kecuaian dia tak mengaji agama dan pahaman yang melampau. Dan kepercayaan seperti ini adalah kepercayaan yang menyebabkan kebinasaan abadi, kekal abadi dan neraka. Sebab ini syirik akbar dipanggil. Kerana pada zahirnya lafaz-lafaz tadi dan perbuatan tadi adalah akidah syirik yang sebenar, yang bertentangan dengan kitab Al-Quran dan bercanggah dengan akidah imam-imam yang muktabar dalam agama Islam, dan berlawanan dengan ijma' seluruh umat Islam. Dalam kitab Bahrul Ra'iq Fiqh Mazhab Hanafi ada bab mengenai kubur. Dalam kitab tu tulis muka surat 298 juzuk kedua, izanna anna al-mayyita yatasarrafu fil umur duna Allah wa i'tiqaduhu dhalika kufrun. Jika dia menyangka, jika orang pergi kubur tu menyangka bahawa orang mati boleh mengurus dalam urusan bukan Allah saja, maka kepercayaan itu adalah kufur. Oleh kerana itu kita kena jagalah dengan cara belajar. Jaga-jaga dengan cara belajar. Sebab tak jaga, jaga akidah ni cara belajar. Belajar biar kita tahu sungguh betul akidah macam mana. Kalau jaga-jaga daripada kufur, kita tak belajar, semua tak jaga. Oleh kerana itu, keenam penutup mengenai tauhid dalam ibadat dan uluhiyah. Ubudiyahnya ialah izhar tazallum. Ubudiyah ni luar daripada ibadat. Ibadat ni amal-amal khusus, bacaan-bacaan khusus yang antara hamba dengan Allah. Ubudiyah ni luar. Segala kehidupan hamba mengikuti syariat, dia panggil ubudiyah. Iaitu hamba lakukan sesuatu, dia zahirkan diri dia sebagai hamba, ia taat pada Allah kerana segala gerak-geri dia ikut syariat. Ibadah ablaghu minha, ibadah lebih lagi. Sebab ibadah ini hamba kena buat sebiji seperti mana Allah suruh buat. Dalam masa yang sama, dalam membuat perkara tu, dia kena tawajuh penuh pada Allah. Sebagai contoh, kita berniaga ikut syariat, itu ubudiyah dia panggil. Bapa tak boleh riba kerana Allah Ta'ala tahu. Lepas tu cari duit ikut niaga mana? Ikut syariat, ikut kitab. Maka yang berniaga ikut syariat, ikut kitab, dia panggil ubudiyah. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibenarkan sebab syariat. Itu ubudiyah. Hamba Allah dalam apa-apa saja dalam kehidupan dia, baik dalam kehidupan muamalah cari makan dia, ataupun muasyarah kehidupan berkeluarga, ataupun dia sebagai pentadbir khalifah siasah Madinah atau mudun, mentadbir dalam daerah kecil atau mentadbir satu dunia, semua sekali bila dia ikut panduan mengikut syariat, dia panggil ubudiyah. Adapun ibadah ni ablagh, lebih lebih khusus, mana sesuatu yang akan dibuat dengan keadaan cara-cara tertentu, dengan keadaan tawajuh yang penuh, cara-cara tertentu dan tawajuh yang penuh. Cuma berbeza-beza lah. Tapi hak paling menyebabkan manusia tu betul-betul melakukan ibadat yang memberi nilai tinggi, iaitu sembahyang. Ia tidak macam lain, macam puasa ni. Dalam masa kita ibadat puasa, kita boleh kerja, boleh tidur, boleh bercakap, boleh belakang. Begitu buat haji. Dalam buat haji ni, dalam keadaan kita tawaf tu pun kita boleh buat apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Tak batal, asal ada wuduk ya, ikut peraturan dia. Tapi sembahyang tidak. Sembahyang lah salah satunya ibadat di antara ibadat-ibadat lain yang nampak sangat dia ini pengkhususan yang hamba buat depan Allah Ta'ala. Jadi semua rukun Islam itu sebenarnya ibadat juga, tapi ablagh.
dia lebih sempurna. Jadi segala-gala yang disebutkan selepas pada ini semua sekali makna ibadat. Jadi hak akhir sekali dalam kitab Fawzul Kabir, al-ibadah hiya ibaratun an ghayati tadalluli wa nihayati ta'zim. Ini kalimah. Ibadat ialah tafsiran bagi kemuncak dalam menghinakan diri abid, yakni hamba, dalam masa yang sama kemuncak dalam membesarkan Allah, yakni ma'bud. Kita hinakan diri kita sehina-hinanya, dalam masa yang sama kita mengagungkan Allah Ta'ala seagung-agungnya. Seperti contohnya dalam sujud lah. Dalam masa sujud tu, perbuatan kita adalah menghinakan diri. Perasaan kita pun kena rasa gitu juga. Wahai Allah, demi depan Engkau, saya zahirkan bahawasanya saya adalah hamba Engkau yang sangat hina. Segala kehidupan saya, mulia dan hina saya, sebenarnya mengikut takdir Engkau. Oleh kerana itu saya menyeru dan memohon kepada Engkau. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la dengan perbuatannya, dengan perasaannya, dan dengan sebutan lidahnya, menggambarkan kita ni sehina-hina melakukan kepada Allah seagung-agung. Maka inilah suatu keadaan yang memberi makna ibadat yang sebenar. Dalam masa yang sama, memohon dan merayu itulah lafaz-lafaz yang dikira ibadat yang kemuncak. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah, permohonan hamba itulah sebenarnya ibadat. Kerana hamba masa dia berdoa, dia kena mengaku dia lemah, dia pohon kepada Yang Maha Berkuasa. Dia mengaku dia tidak tahu, dia memohon kepada Allah yang Maha mengetahui. Jadi lafaz-lafaz yang dia tuturkan itu menggambarkan dia adalah makhluk yang hina, berhajat penuh pada Allah yang Maha Esa, yang Maha Sempurna. Maka berlakulah situ ibadat. Maka sekiranya perbuatan seperti ini dibuat kepada selain pada Allah, maka dia dikira ibadat kepada selain pada Allah. Semoga Allah lindungi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ij'al akhiratana khairan min al-ula, radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Mula pagi esok kita juga baca Al-Quran. Kita bawa semua Al-Quran.